Wahai saudara-saudaraku, di depan kalian ada musuh, di belakang kalian ada lautan, kemana kalian hendak lari? Maka demi Allah, kalian yang ada hanya pada kalian ialah kejujuran dan kesabaran. Kejatuhan salah satu kerajaan apa yang disebut sebagai kerajaan Andalusia, yang mana mula digagaskan oleh pemerintah dari kerajaan Bani Umayyah, yang mulanya dirintis oleh pasukan tentera yang diketuai oleh Tariq bin Ziyad dan menguasai kota Andalusia bermula pada tahun 711 Masehi. Seterusnya berkembang sehingga 800 tahun di Eropah. Islam mula menampakkan, membina kekuatan tamadunnya, dan ternyata berakhir pada tahun 1492 Masehi. Dalam tempoh yang selama itu berlaku perpindahan pelbagai bentuk teknologi kemajuan yang telah dipandukan oleh pemerintah Islam, pemimpin Islam, sehingga melahirkan pelbagai ilmuwan yang muncul di kota Andalusia itu seperti Ibn Hazm, Ibn Rushdi, Ibn Bajjah dan Ibn Zuhri. Itu merupakan nama-nama besar yang tidak kurang memberi kemajuan kepada perkembangan sains dan teknologi dalam bidang perubatan, dalam bidang binaan dan pelbagai bentuk bidang kemajuan. Kita lihat dari sudut sejarah macam mana kerajaan Andalusia ini mula berkembang setelah pimpinan Tariq bin Ziyad yang mula menggerakkan bala tenteranya yang seramai 7,000 orang untuk melawan bala tentera Kristian yang diketuai oleh Don Roderick seramai 100,000 orang. Tetapi dengan kekuatan dan kesungguhan serta iltizam yang kuat menyebabkan mereka mampu untuk mengharungi Selat Gibraltar. Mereka awal dinamakan dengan Jabal At-Tariq yang merentasi antara Laut Atlantik dan Laut Mediterranean. Hasil daripada kerjasama dengan pemerintah Kristian pada ketika itu yang tidak berpuas hati dengan Raja Don Roderick, maka dia telah bersatu dengan Tariq bin Ziyad. Maka bermulalah titik penguasaan tentera Islam ke atas bumi Andalusia. Dan saat ketika mana Tariq bin Ziyad mengepalai tentera untuk menawan kota Andalusia, dia telah berpidato yang berbunyi, Ayyuhan nas, ainal mafir wal bahru min waraikum wal aduwwu amamakum falaysa lakum wallah ala sidq was sabr. Wahai saudara-saudaraku, di depan kalian ada musuh, di belakang kalian ada lautan, kemana kalian hendak lari? Maka demi Allah, kalian yang ada hanya pada kalian ialah kejujuran dan kesabaran untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimah yang berkobar, kalimah yang begitu merangsang jiwa kepada tentera Muslim, sehingga mereka begitu gagah menyelinap dan menguasai segenap inci penjuru di bumi Andalusia. Kemudian berterusan sehingga penguasaan sampai kepada wilayah Qairawan, kemudian Cordova dan Toledo terus dikuasai oleh tentera-tentera Islam. Sampai wilayah-wilayah lain juga seperti Zaragoza, Leon, Malaga, Sevilla satu persatu mula tunduk di bawah pemerintahan Islam. Apa yang menarik dalam kemajuan dan perkembangan yang berlaku ini, bagaimana di peringkat awalnya disebabkan oleh kesatuan dan kesepaduan yang telah ditunjukkan oleh tentera Islam, kesungguhan mereka untuk mempraktikkan ajaran Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan rahmat. Walaupun penduduk Andalusia itu terdiri pada pelbagai bangsa dan keturunan, daripada golongan Yahudi, masyarakat Barbar, termasuk juga masyarakat Kristian. Yang hasil daripada pengajaran Islam, hasil daripada didikan Islam itu menyebabkan mereka hidup dalam keadaan penuh dengan keharmonian dan semangat bekerjasama. Sehinggalah bibit-bibit kehancuran mula kelihatan, mula menampakkan perpecahan disebabkan oleh fahaman rasis yang mula diresapi. Fahaman berpuak-puak, fahaman cuba mahu menonjolkan golongan ataupun etnik masing-masing yang semakin lama semakin menebal, maka menyebabkan bumi Andalusia semakin lemah. Maka itu bermula titik
kejatuhan kerajaan Andalusia. Maka benarlah bagaimana apa yang telah diungkapkan oleh Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimah, bahawa kitaran tamadun ini ada kalanya berlaku pasang dan surut, ada berlaku turun naik. Maka demikian fenomena yang berlaku pada kerajaan Andalusia ini. Bermana di peringkat awal, kesepaduan dan kesepahaman yang begitu kuat menjadi longgar disebabkan oleh ada elemen-elemen yang mulai diresapi di dalam masyarakat Andalusia ketika itu. Keadaan ini bertambah parah bila mana raja-raja ataupun pemimpin yang dilantik itu kadang-kadang tidak berkeupayaan dan berwibawa untuk memimpin umat. Ini kerana berdasarkan kepada sistem monarki yang ada di kalangan pemimpin ataupun raja yang tidak berkelayakan dan tidak berkemampuan. Kalau kita perhatikan daripada sejarah keagungan dan tamadun Islam, bagaimana keupayaan Salahuddin Al-Ayyubi menguasai bumi Palestin, macam mana Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel. Maka itu menggambarkan bahawa kepimpinan yang mahu meninggikan pemerintahan Islam ialah mereka yang mempunyai kekuatan ubudiyah, ketaatan, kekuatan agama yang berada dalam diri dan sanubari. Tetapi apa yang berlaku pada kerajaan Andalusia ini, pemimpin-pemimpin yang lahir selepas daripada itu kebanyakannya lemah, kebanyakannya hidup dalam keadaan bermewah-mewah, sehingga kan sampai satu keadaan bumi Andalusia menjadi berpecah sampai 20 buah kerajaan kecil. Asalnya satu kerajaan yang begitu padu, yang begitu kuat, tapi disebabkan oleh sikap pentingkan diri, maka berlaku masalah dalaman, berlaku percakaran, saling tindas menindas dan perebutan kuasa. Maka inilah bibit-bibit yang membawa kepada perpecahan dalam kerajaan Andalusia ini. Ketika mana di penghujung pemerintahan kerajaan Andalusia, itu ketika di bawah pemerintahan zaman Al-Ahmar, bila mana berlaku pertelingkahan, perebutan kuasa antara anak dengan bapa, sehingga kan si anak yang pada ketika itu Raja Muhammad telah melakukan pengkhianatan terhadap bapanya, mengambil pemerintahan secara bantuan daripada orang-orang kafir. Maka ketika itu kita melihat bahawa penguncupan sudah berlaku dalam pemerintahan Andalusia ini. Perselisihan keluarga dalam hal yang mewarisi kepimpinan, pergolakan anak beranak berlaku, melemahkan lagi pemerintah Islam di Granada. Di samping sikap Abu Abdullah yang merupakan raja pada pemerintahan yang penghujung khilafah ini, hilang pertimbangan dan tidak berpuas hati dengan pewarisan takhta yang diputuskan oleh bapanya, beliau sanggup memberontak dan sanggup mengorbankan nyawa ibu bapanya, sehinggalah terpaksa meminta bantuan daripada Raja Ferdinand untuk mengembalikan pemerintahan. Tetapi dia terpaksa membayar nilai yang besar, terpaksa membuat perjanjian untuk menyediakan habuan kepada Raja Ferdinand. Maka di atas kesempatan itu, Raja Ferdinand pun mula untuk mengembalikan kota Andalusia ini kepada pemerintahan Kristian sebagaimana sebelum dikuasai oleh pemerintahan Islam. Maka ini kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan ini tidak lain tidak bukan disebabkan oleh yang pertama sekali disebabkan oleh sistem monarki yang menebal itu. Kebanyakan pemimpin yang dilantik adalah daripada mereka-mereka yang korup, yang tak ada integriti, yang tidak punya accountability dan sebagainya. Yang kedua, disebabkan oleh faktor perebutan kuasa yang tidak berkesudahan, sehingga mengambil pertolongan ataupun meminta bantuan daripada golongan-golongan Kristian. Kemudian yang ketiga, tidak ada kesatuan wahdatul fikri dalam mentadbir wilayah, sehingga kan wilayah yang asalnya dikuasai oleh khilafah ini hilang satu persatu. Maka ini memberi pengajaran kepada kita betapa perlunya kesatuan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.